Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Semangat pagi anda kami perlukan untuk temani kami selama 1 jam ini. Betul. Bersama saya Wan Alif dan juga Jonathan Ding. Apa khabar John? Sehat John? Sehat. Wan Alif, apa khabar Wan Alif? Sehat saja dengan baju batik dan John Baju baru ni? Tak adalah baju lama, biasa pakai. Okey. Dan macam biasalah kita bersiaran langsung selama 1 jam di TVS saluran 122 Astro My TV dan juga di Facebook TVS dan Facebook Sejahtera Asia. Jadi bolehlah saksikan, hantarkan komen, saksikan kita dekat Facebook dan bolehlah kita berinteraksi di Facebook. Ya, like and share tu penting. Kalau share tu jangan lupa hashtag Sejahtera Asia. Betul. Yang sedang sarapan pagi ke, yang dah ada kat pejabat, tunggu pejabat nak buka ke. Semangat betul turun pejabat. Tak tahulah. Itu antara apa kata orang tadi, kebarangkalian saja. Betul. Jangan lupa hashtag kami Sejahtera Asia dan pastinya kami sentiasa membawakan info terkini dan juga topik-topik yang menarik khas untuk semua penonton Sejahtera Asia di mana saja berada, sama ada di Kuching, di Lundu, di KL, Selangor, Perak, Kedah dan sebagainya. Di mana-mana saja. Sebab betul. senang, semua di hujung jari. Senang. Kenapa buat macam tu? Tak, gatal. Mata gatal. Ingat mengantuk tadi. Tak. Okey, baik. Wan Ali, jadi pagi ni apa topik yang akan kita kupaskan pada pagi ni? Topik yang kita akan kupaskan penyertaan wanita dalam politik di Sarawak dan juga International Dog Day 2021. Hari Anjing Sedunia. Jangan ada anjing kan? Ada. Tiga ekor anjing. 3 ekor. Jangan bawa lah sini. Mana boleh bawa? Biar duduk rumah saja. Ya. Jaga rumah. Jaga rumah saja. Baguslah dia jaga rumah. Betul. Baik, jadi topik pertama, topik yang kita akan membicarakan mengenai penyertaan wanita dalam politik di Sarawak bersama dengan Dr. Nadra Wina Haji Isnin, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, dan topik yang kita akan kupaskan sebentar saja lagi, Hari Anjing Sedunia 2021 ataupun International Dog Day bersama dengan Kimberly Lim, Timbalan Presiden Save Our Stress SOS Kuching. Jadi kita tak naklah buang masa kan. Betul. Kita nak ucapkan selamat datang kepada tetamu kita, Kimberly Lim. Hai Kimberly, selamat pagi. Hi, morning. Morning. Selamat pagi. How are you? Yeah, fine. Dah breakfast? Belum. Nanti kita breakfast bersama ya. Boleh. Soalan wajib tu dah breakfast. Soalan wajib. Hari-hari saya akan tanya. Ya. Okey, jadi Kimberly, mungkin sebagai permulaan mungkin boleh ceritakan sedikit mengenai latar belakang anda dan mengapa anda memilih untuk menjadi salah seorang sukarelawan di Save Our Stress. Okey, nama saya Kimberly. Dari semenjak kecil dulu saya memang berminat tentang haiwan lah. Saya mau bervolunteer dengan Save Our Stress disebabkan mereka membuat aktiviti menyelamatkan haiwan-haiwan liaran. Sebab 8 tahun dahulu saya ada satu insiden yang saya dapati semasa saya turun kerja, ada satu anjing liar yang sakit tidak bergerak dekat tengah jalan. So banyak orang awam lalu, banyak kereta lalu tapi tidak juga mau menyelamatkan itu anjing. So saya rasa apakah yang berlaku sampai tak ada orang mau tolong anjing tu dah kesakitan. Saya pun takut, tengok kesian bah. Saya takut nanti kereta langgar macam mana akan mati kan. So saya ambil angkat itu anjing, alih ke tepi. Semasa saya alih, ada orang pula yang tegur saya, cakap jangan pegang anjing. Anjing kotor, dia sakit, biar saja dia sana, dia sudah mau mati. So masa tu saya pun rasa apakah kesalahan haiwan tersebut sampai kita tidak boleh tolong dia, walaupun tolong pun kena tegur. Ya. Sedangkan ianya adalah makhluk yang ciptaan Tuhan juga seperti kita. Dan sikap yang tidak, kata orang, tidak ada belas kasihan, sikap yang tidak memberikan keprihatinan itu menyumbang kepada sikap negatif jugalah bila kita lihat orang macam yang Candy cakap tadi, orang cakap dia kotor, dia sakit, sedangkan dia masih lagi hidup, tapi sepatutnya dia dirawat dan dipelihara. Dan bagaimana SOS ini memastikan kelangsungan persatuan ini bila kita lihat memang antara yang cekap dan juga cakna tentang pengurusan haiwan, dan adakah terdapat sumbangan yang diberikan oleh kepada pihak SOS sendiri melalui jalan atau barang dagangan atau sebagainya? Ya, selalunya kami buat fundraising sebab masa sekarang kan pandemik kan, susah mau buat any physical fundraising lah. So kami
melalui itu merchandise, jualan merchandise. Selain daripada itu, setiap kali kami ada menyelamatkan anjing-anjing atau kucing yang diselamatkan, kami akan post dekat kami orang punya social media tentang keadaan itu haiwan dan apa ialah kos rawatan yang diperlukan. So kami akan minta sumbangan dari pencinta haiwan dekat sana untuk tolong menyumbangkan untuk kos rawatan untuk haiwan tersebut. Ya. Dia ada buka tabung untuk awam ke atau macam mana? Tabung untuk awam tidak, kami hanya based on social media sajalah. Social media Ya, so boleh donate melalui bank account atau Sarawak Pay. Ya. Faham. Okey, jika seekor anjing ataupun kucing tu berjaya diselamatkan dan berjaya dirawat, di mana letaknya selepas itu? Adakah mungkin hantar kepada keluarga yang ingin adopt ataupun ada tempat untuk Selalunya kami akan cuba kalau keadaan anjing itu bagus, kami akan bagi untuk orang adopt lah, cari keluarga yang boleh mengadopt, keluarga baru untuk adopt. Kalau yang tidak dapat, kami akan letak dekat kami orang punya shelter. Ya. Shelter di mana tu? Shelter kami sekarang dekat Batu Kawah area. Adakah ada tempoh untuk untuk jagaan antara seekor anjing ataupun haiwan-haiwan ini? Ya, selalunya kami akan memastikan sebelum kami masukkan dalam shelter atau pergi bagi orang adopt, kami mesti memastikan anjing tersebut disunat. Dimandorkan, salah. Faham. Ya, dimandorkan dan dibagi vaksin, co-vaksin dengan anti-rabies vaksin. Lepas tu kami akan volunteer akan jaga memastikan lepas tempoh 2 minggu semua keadaan okey dan kami akan bagi orang adopt. Kalau tidak, dan kami akan masuk dalam shelter. Comel lah. Sebenarnya anjing, haiwan ni lah, terutamanya haiwan ni memang ciptaan Tuhan yang saya rasa sangat comel yang diberikan kepada kita untuk kita jaga. Jadi Kimberly mungkin boleh kongsikan juga apakah antara macam tadi dah dikongsikan mengenai persepsi negatif terhadap anjing, dan selain daripada itu apa lagi komen negatif ataupun persepsi negatif orang ramai terhadap anjing, dan bagaimana SOS memainkan peranan dalam mengubah persepsi ini? Okey, persepsi yang negatif selalunya ialah macam saya cakap tadi ialah anjing suka kotor atau membawa penyakit, atau anjing suka kejar orang atau gigit orang, anjing sangat garang. So dari persepsi negatif ini yang SOS selalu cuba untuk explain kepada orang ramai, anjing tidak sesuka hati mengejar atau menggigit orang tanpa sebab. Betul. Kan? So mereka hanya membuat demikian kerana mereka rasa ketakutan atau mereka kena orang kacau. Kan? Terancam lah maksudnya. Terancam, ya, sebab mereka tidak boleh bercakap kan, mereka tidak boleh cakap, oh jangan sentuh saya. Ya, betul. Dan nampak macam pernah berlaku dengan saya, tapi bukan anjing lah. Saya jumpa burung merpati, dia jatuh, dia sakit lah. So saya bawa balik, bila saya bawa balik, dia masih bernyawa. Saya cuba beri ubat-ubat tanpa pergi ke pusat mana-mana klinik haiwan. Dan bila saya search dalam Google, rupanya burung tu ada masalah macam berak kapur macam tu. Dia berak hijau sebagainya, dan benda tu berbahaya. Sebab itu orang cakap kalau jumpa macam ni seperti yang tanggapan negatif, tetapi sebaiknya kalau jumpa pun kita tak dapat rawat, kita hantarlah. Betul tak? Klinik haiwan, sama ada di SOS ataupun di klinik haiwan dan sebagainya lah. Dan selepas ini kita masih lagi nak bertanya tentang SOS tu, macam-macam tentang Kedong ada Hari Anjing Sedunia. Hari Anjing Sedunia. Sebenarnya Hari Anjing Sedunia hari ini. Selepas kita akan berehat sebentar lah. Selepas ini kita akan kembali lagi bersama dengan Kimberly dan kita akan mengupas lebih lagi mengenai SOS kucing. Jadi berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Masih bersama dengan saya, Jonathan Ding, dan juga Wan Alif. Dan Wan Alif, kita nak raikanlah komen-komen kita di Facebook pada pagi ini. Meriah pada pagi ini. Jadi kita ada siapa ni? Ada Muiz Matali, ada Magdalene Nasim, Alex Chong, Sabarnun Marikan. Kebanyakan mereka mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Semoga segala apa yang dilakukan hari ini semuanya
dipermudahkan. Betul. Itu yang kita nak. Samalah. Dan ya, jangan lupa untuk komen lagi dan share saja video kami dan supaya dapat lagi lah lebih ramai untuk menonton Sejahtera Asia. Yeah. Baik, di blog ini kita masih lagi bersama dengan saudari Kimberly Lim, Timbalan Presiden Save Our Strays, dan topik hari ini berkaitan dengan Hari Anjing Sedunia ataupun International Dog Day 2021. Jadi Kimberly, mungkin boleh kongsikan juga apakah antara dog breed yang diminati oleh penduduk di Kuching ni? Saya rasa kadang-kadang dia mengikut trend, tapi yang saya nampak yang paling minat ialah anjing bakar kecil atau yang berbulu seperti husky, poodle, corgi, Oh, ada yang golden tak berbulu retriever. jugalah. Ada berbulu yang tebal. Bulu tebal, bulu panjang. Yang bulu panjang, yang fluffy-fluffy. Gebu lah macam gebu-gebu. tu. Saya ingat ada yang tak berbulu. Semua berbulu, tapi Ya. ada yang bulu pendek, bulu panjang. Ya. Okey. Jadi dia ikut trend lah. Ya, trend. Faham. Tapi yang paling saya rasa paling ramai suka memang ialah breed yang bakar kecil atau yang lebih tebal punya bulu lah. Tebal bulu, kaki kontot. Itu cute. Corgi. Itu tu. corgi. Ya. Dachshund pun ada juga. Dachshund. Dachshund macam sausage dog. Sausage dog. Orang selalu gelar nama komersial dia sausage dog, tapi nama betul dia Dachshund. Dan bila kita lihat anjing-anjing ni, dia selalu bagi isyarat, selalu bagi apa kata orang tu reaksi-reaksi daripada Body anggota language tubuh dia. badan dia Betul. sendiri. Dan paling saya suka dan tertanya-tanya apabila seekor anjing tu suka mengejar ekor mereka. Dia macam-macam pusing-pusing. Macam Alif lah, saya pusing. Pusing-pusing. Saya cakap dia. Ya, okey. Kalau mereka mengejar ekor mereka, maksudnya ada beberapa sebab lah. Kalau based on saya punya experience dan saya buat research online, selalunya saya tengok tips dari Sistem Milan. Salah satu ialah kebosanan. Dan ataupun satu ialah mereka ingin mengambil perhatian mereka punya tuan untuk bermain dengan mereka. Ya, satu lagi ialah mungkin ialah ada tanda-tanda mereka tidak sehat, ada apa yang tentang mereka punya health issue lah. So kalau macam tu lebih baik hantar kepada Atau klinik dia, hewan. dia gatal kot. Dia gatal, Dia nak dia garu. gigit. Ya. Tapi tak sampai nak garu. Macam tu kot. Itulah, boleh check, boleh boleh suruh dia check. baring. You check Dan satu lah. lagi, bila Kita ekor dia pegang. macam ni tu, Kalau itu ialah maksudnya ada wagging, dia sangat gembira. Excited. Dia excited tengok Betul. orang. Dia selalu excited kalau kita tengok manusia lah. Ya. Macam anjing-anjing biasanya kalau ada kat rumah, kalau balik rumah kan mereka memang depan pintu, depan gate. Tunggu. selalu saya pergi rumah Welcoming kawan you yang home. ada pelihara anjing tu, ekor anjing dia macam tu. Ingat nak menyerang aku. Tidak, itu mereka gembira. Okey. Yap. Dan kita tahulah anjing ni dia ada apa nama kata orang tu, ada sikap ataupun macam ni, ada jenis-jenisnya pun. Gauk, si gauk atau orang Sarawak tu. Dan apakah langkah penjagaan anjing yang paling asas sekali yang harus diketahui ramailah kepada yang inang anjing tu, yang melihara anjing tu. Ya, yang paling penting bagi saya, setiap orang yang ingin memeliharakan haiwan lah, mereka perlu tahu komitmen amat panjang dengan tinggi. So kamu perlu meluangkan lebih banyak masa, and then satu ekor anjing boleh hidup antara 10 tahun atau sampai 20 tahun. So itu komitmen yang sangat panjang yang mereka perlu bersedia untuk lah. Ya, sebab anjing tu kalau mereka sudah sangat close dengan mereka punya tuan, kalau dipisahkan mereka akan rasa sedih juga. Aduh. Ya. Itu yang akan dapat tu. Sebab tu saya bukan tak nak pelihara kucing. Betul. Itu yang sebab dia kalau berpisah tu. Ya, sedih Ya, sangat. sedih. Tapi itulah saya rasa kalau seseorang yang nak memelihara haiwan perlu bersedia untuk committed untuk menjaga dalam tempoh masa yang panjang. Tak kisah kucing, anjing ataupun ikan, apa-apa. kura-kura ke apa-apa. Jangan kata orang jangan pelihara. Kata orang sekarang sibuh nak asi-asi masih mampu ke ataupun si ke hujungnya. Biarlah sampai ke hujung, betul tak? Betul. Dan okey, macam tu. Apakah anjing tu cenderung untuk mendapatkan penyakit ataupun memang jenis penyakit yang harus diperhatikan oleh penggemar anjing tu? Macam ni sebenarnya. Common memang lah, yang common. selalu ada anjing, selalu ada penyakit. Contoh anjing gila dan sebagainya. Macam ni sebenarnya. Selalunya yang paling common untuk anjing yang dijangkiti sakit ialah satu kita katakan tick fever, iaitu penyakit yang dibawa oleh kutu kepada anjing. Kutu yang sudah sakit dia bawa kepada anjing, lepas tu menyebabkan anjing sakit. So dia akan memecahkan dia punya sel darah. So menyebabkan anjing itu akan kurus, tidak dapat makan, and then lama-kelamaan akan mati. Kutu tu dari mana? Kutu tu Dia berjangkit lah. Dia macam penyakit berjangkit antara anjing.
Dia penyakit Ya. jangkit antara anjing. Jadi kalau anjing yang sakit berjangkit dengan anjing yang tak sakit. Yes, betul. Dan Ya. kalau tak dirawat dengan betul, boleh menyebabkan kematian. Ya, sebab Itulah. salah satu common ialah itulah yang saya rasa, dan selain daripada itu ialah penyakit distemper dengan parvovirus. Yang ini sebagai kalau orang yang memelihara anjing kucing kan itu vaksin yang perlu dibagi tahunan mesti dibagilah sebab macam vaksin anti-rabies vaksin. Ini akan mencegahkan mereka daripada penyakit macam distemper, parvovirus. Ya, Jadi rabies. vaksin terhadap haiwan pun penting. Vaksin bukan saja kat manusia tapi kat haiwan peliharaan kita pun penting. Tak kisah anjing ataupun kucing, vaksin, vaksin mereka setiap tahun harus ambil. Rabies pun setiap tahun juga yang perlu ambil. Setahun sekali untuk anjing. Setahun sekali. Vaksin. Vaksin perlu ada setahun sekali untuk anjing Betul. ini. Dan kita tahu kalau kita dah ada haiwan peliharaan ini, mungkin kita ada aktiviti bersama dengan mereka. Yes, betul. Dan yang pastinya mereka akan memberikan satu reaksi ataupun aura positif pada kita. Mungkin hilang stres kita dan sebagainya. Dan mungkin boleh Cik kongsikan aktiviti menarik yang boleh dilakukan oleh penggemar anjing di luar sana bersempena dengan Hari Anjing Sedunia tu. Okey, saya rasa boleh ambil peluang ini meluangkan lebih banyak masa dengan anjing, bawa mereka jalan-jalan atau main. Boleh juga dress up mereka, ambil gambar yang cantik, post online. Pakai mask tak? Boleh pakai mask? Boleh. So mereka patuhi SOP juga. Patuhi SOP. Ambil gambar, post, bagi makanan yang lebih special pada hari ini. Itu aktiviti yang mereka boleh buat lah. Balik ni kau kena pakaikan memang. Kalau anjing saya punya sambut hari jadi pun kita belikan kek. Kek letak. Dia tak boleh. Dia tak tiup lah tapi dia tunggu lah. Dia tunggu lah. Pakai topi. Okey. Tadi Kimberly, quick one lah. Mengikut pandangan Cik Kimberly, your own personal opinion, apakah 5 fakta menarik mengenai anjing? Bagi saya rasa anjing mengajar kita melebih memberi kemanusiaan. Okey, dan selain daripada itu saya rasa apa yang menarik ialah anjing dia pandai tahu emosi dia punya tuan. Dia tahu kalau kamu sedih ke apa, dan mereka akan cuba untuk menggembirakan dia punya tuan lah. Betul. Dan selain daripada itu saya rasa mereka amat pintar. So cepat mereka akan ikut apa yang tuan mereka buat, dan mereka akan belajar dan buat cepat untuk mereka tangkap lah. Dan sini saya nak tanya sedikitlah pengalaman yang tidak dapat dilupakan ketika menjadi sukarelawan ni, mungkin dari sudut kesedihan atau kegembiraan ataupun tak dapat nak pisah dengan anjing yang dah lama dengan kita. Ada boleh ceritakan sedikit? Ada, sebab selalunya orang cakap volunteer yang sudah bertahun-tahun menyelamatkan anjing mungkin tak ada perasaan sedih atau apalah semasa menyelamatkan anjing. Tapi saya rasa itu tidak benarlah, sebab memang setiap kes yang kami menyelamatkan mesti kami ada rasa sangat sedih atau sangat angry jugalah kenapa kena abuse sampai anjing itu didera sampai macam itu. Ya. Dan kalau mereka meninggal tidak dapat diselamatkan pun dia pun akan impact dengan kami orang jugalah. Dan yang baru-baru ini kes diserang anjing ketika seorang pegawai pemungut meter semakan meter meter air dan sebagainya ni diserang, dan pendapat Cik sendiri kenapa ianya boleh berlaku sebenarnya? Adakah kesalahan dari pihak tuan sendiri ataupun mungkin ancaman daripada orang luar atau mana? Saya rasa ancaman dari orang luar, sebab anjing ialah salah satu haiwan yang amat protektif tentang mereka punya teritori. So, kalau itu mereka punya rumah, mereka punya tempat, mereka ingin memprotek. Kalau orang tiba-tiba masuk tanpa diizinkan, mereka ambil itu sebagai ancaman. Mereka mau protek mereka punya tempat, mereka akan pergi gigit. Itu pun boleh jadi salah satu puncanya lah. Tapi pun ada beberapa punca yang kita tak tahu. Saya perlu tengok apa situasi itu tersebut baru saya dapat komen. Okey. So daripada kejadian ini John dan juga Cik, macam mana ada tak kata orang ni pesanan daripada Cik sendiri kepada mereka di luar sana yang terutamanya ada memelihara anjing? Contoh kepada John jugalah pesanan ataupun nasihat kepada yang memelihara anjing. Okey, saya harap that kamu orang akan mengambil
awan peliharaan kamu dengan serius, meluangkan lebih banyak masa. Kalau sakit, bawalah mereka ke klinik haiwan, jangan biarkan saja. Dan haiwan juga mereka perlu tempat dan ruang yang cukup. Tidak semestinya mereka tidak boleh diikat atau di kandang selama 24 jam sehari. Betul. Kan mereka perlu exercise juga, mereka perlu jalan, mereka tidak dapat kebebasan. Tapi di dalam compound rumah lah, jangan bagi ke dekat luar on street jalanan. Betul, saya sangat setuju. Terima kasih Kimberly Lim, Timbalan Presiden Save Our Stress. Terima kasihlah atas perkongsian hari ini. Jadi itulah dia tadi kita membicarakan mengenai International Dog Day ataupun Hari Anjing Sedunia. Pastikan bersedia untuk committed kalau hendak memelihara anjing ataupun kucing ataupun haiwan peliharaan, sebab bukanlah sehari dua ataupun setahun dua, tapi mungkin 10, 15, 20 tahun yang akan bersama dengan haiwan Jaga tersebut. dan sayangilah haiwan peliharaan anda kerana dia adalah makhluk ciptaan Tuhan juga untuk seperti kita juga. Dan selepas ini kita ada topik yang menarik juga. Apa-apa pun kita rehat sebentar dengan kopi panas ke teh panas. Kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Milik kita bersama, amanah bangsa. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 Malaysia prihatin demi negara. Masih bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang setia hingga ke hujung rancangan nanti. Dan yang telah pun memberi komen, terima kasih banyak-banyak walaupun ada komen yang saya tak reti nak baca. Tak baca, tapi kita ucapkan terima kasih juga. Terima kasih banyak-banyak feedback yang diberikan. Semoga info dan juga apa kata orang itu yang berguna ini dapat kita kongsikan bersama-sama pada hari ini. Okey John. Betul. Kita ada topik hangat hari ini. Tentang politik lah. Yes, betul. Semalam mengenai pertemuan bersama dengan pemimpin Pakatan Harapan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah pun menjemput ketua-ketua ataupun ketua daripada Pakatan Harapan kerana mereka ingin mencapai kesepakatan agenda kepentingan rakyat. Perdana Menteri dan Pakatan Harapan semalam mencapai persetujuan bersama untuk memperkasa fungsi Parlimen Malaysia sebagai institusi bertanggungjawab dan konstruktif, menyemak dan menyimpang tadbir urus eksekutif supaya lebih telus dan memenuhi kehendak rakyat. Jadi ini merupakan satu berita yang saya rasa mungkin boleh menyenangkan sikit rakyat Malaysia dan memberikan mungkin boleh mengurangkan pergolakan politik. Betul itu. Kita tak naklah politik pergolakan ini sampai bila-bila saya habis. Betul. Dan dalam katanya lagi, iaitu menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kesepakatan itu dicapai hasil pertemuan beliau bersama pemimpin utama PH iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR dan juga Lim Gong Eng Setiausaha Agong DAP serta Muhammad Sabu Presiden Amanah. Semoga dengan kata sepakat ini boleh memberikan kita satu harapan yang baru kepada Malaysia dan paling penting kita mampu mengatasi COVID-19 ini sehingga ke penghujungnya. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Itu yang kita mahu sebenarnya. Yes, betul. Dan kita doa dan harapkan agar muafakat ini dapat lebih memberi kebaikan kepada kita, terutamanya dalam krisis COVID-19 dan juga krisis ekonomi yang dihadapi oleh rakyat Malaysia sekarang ini. Betul. Itu juga kata Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan tiada masalah jika Perdana Menteri komited tangani COVID-19 dan ekonomi rakyat. Itu selepas perjumpaan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Perdana Menteri semalam. Selepas keluar ke pejabat, beliau sempat mengadakan sidang media sekejap dengan petugas media yang menunggu beliau, dan itu yang beliau katakan, beliau tak ada masalah untuk bekerjasama dengan Perdana Menteri asalkan Perdana Menteri komited untuk tangani COVID-19 dan ekonomi rakyat. Sebab itulah rakyat Malaysia yang sekarang
yang sekarang kita hadapilah, Ya. yang banyak memberi kesusahan dan sebagainya. Jadi mereka perlu bersatu padu untuk demi rakyat. Dan semalam juga menurut kata Ketua Pembangkang tersebut, iaitu kita ada permulaan yang baik untuk kita memukakan tentang mengenangi permasalahan COVID-19 yang lebih besar, program-program pro rakyat yang lebih menyeluruh, permasalahan golongan miskin dan kehilangan pekerjaan. Itu maknanya kita tekankan sebagai isu yang asas. Datuk ni letak kepada satu peringkat yang tinggilah. Masalah rakyat, masalah kesihatan global, pandemik COVID-19 itu dilihat sebagai satu perkara yang serius. Betul. Bukannya main-main lagi. Sebab dah menjadi masalah asas. So ini dah macam essential. Ini benda yang diperlukan oleh rakyat, ini benda yang harus diperbaiki oleh pemimpin-pemimpin kita. Betul. Selepas mempunyai pergolakan politik yang beberapa bulan yang lepas, yang kita pun dah tahu, dan kita doa dah harapkan agar pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini dapat memberi sinar harapan yang lagi cerah untuk kita semua. Ya, dan semalam juga sempat disapa oleh wartawan bila ditanya terdapat sebarang jawatan yang ditawarkan kepada Peluk Pembangkang. Anwar menegaskan ia tiada dalam perbincangan mereka. Dan beliau menegaskan lagi, saya tidak tahu itu dijadikan isu, kita tidak datang untuk meminta jawatan itu, isu kita khusus soal ekonomi rakyat. Itu yang penting. Sebab sekarang memang banyak desas-desus mengenai kabinet Datuk Seri Ismail dan siapakah bakal menjawat jawatan ini, siapakah akan menjawat jawatan ini dan sebagainya, tapi itu tidak ada dalam perbincangan semalam, kan? Betul. Bila kita sebut tentang pandemik, semalam sahaja sebanyak 165 iaitu 99.88% daripada keseluruhan 1667 kes baru COVID-19 di Sarawak adalah daripada kategori 1 dan 2. Napa kategori 1, napa kategori 2? Iaitu kongsikan. kategori 1 melibatkan kes jangkitan yang tiada gejala, manakala kategori 2 melibatkan gejala ringan. Agenda benda tu yang kita mauklah, dan kita rasa benda tu perlu kita tangani sama-sama, bukan kita mengharapkan barisan hadapan sahaja, bukan kita mengharapkan mereka yang memikirkan seperti JPBNN. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Betul. Ya? Betul. Dan kita kebanyakan kategori 1 dan kategori 2. Jadi itu sebenarnya satu berita yang bagus sebenarnya. Betul. Walaupun kes COVID-19-nya tinggi, tapi yang kritikal tu sangat-sangat rendah. Hanya beberapa orang saja, 1 ataupun 2 orang saja, dan itu merupakan satu penunjukan yang bagus. Dan juga ada perkongsian dekat sosial media semalam, Alif, apabila petugas barisan hadapan yang berada di MAEP sedang di mana pusat rawatan pesakit COVID-19 menunjukkan bahawa katil dekat pusat rawatan tersebut dan penggunaan oksigen makin berkurangan. Penggunaan katil itu makin kurang. Bermakna itu berita yang bagus. Sebab beliau berkata, dan beliau sempat juga menulis di situ, terima kasih kepada rakyat Malaysia yang mengambil vaksin. Ya, mengambil vaksin dan menjaga SOP, dan paling menyentuh perasaan saya apabila satu caption itu dia cakap ada sinar di hujung terowong. Dan kita harapkan sinar itu terus menyinari kita di seluruh Malaysia, tak kira di mana saja, dan pastikan kita patuh SOP dan ambil vaksin ya. Ini menunjukkan dan membuktikan keberkesanan vaksin COVID-19. Kalau kita lihat contoh dekat Sarawak dan juga dekat tempat rawatan COVID-19 tu, berkurangan yang kritikal kategori 3, 4 dan 5 berkurangan, walaupun positif kebanyakannya kategori 1 dan kategori 2, dan mungkin boleh menjalani kuarantin di rumah sahaja tanpa memerlukan penjagaan di hospital dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak. Vaksin membuktikan bahawa ia berkesan, dan ambillah vaksin. Kalau belum lagi ambil ataupun masih lagi was-was, jangan was-was. Was-was, bukan wak-wak. Was-was. Was-was. Kalau was-was tu, ambil sahaja vaksin tersebut. Wak-wak tu burung. Baik, jadi itu sajalah antara berita yang kami nak kongsikan. Semestinya kita nak bawakan jugalah perkembangan COVID-19 dekat Malaysia dan juga dekat Sarawak. Dan semalam, Malaysia merekodkan sejumlah 22,642 kes COVID-19 baharu dalam tempoh 24 jam yang lepas, sekaligus menjadikan angka keseluruhan kes positif kini kepada 1,616,244 kes. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor terus menjadi penyumbang kes jangkitan harian tertinggi dengan 6,325 kes. Ini diikuti oleh Sabah 3,224 kes, Kedah 2,224
279 kes, Johor 1,832 kes, Sarawak 1,667 kes. Dan kalau kita lihat daripada kes kematian pula, sebanyak 265 kes kematian dicatatkan, menjadikan jumlah kumulatif kematian di negara kita akibat COVID-19 kini 14,818 kes. Angka yang sangat tinggi, jadi kami nak ucapkan taksiah kepada keluarga mangsa. Dan ya, Sarawak 1,667 kes. Ya, angka 1,667 untuk kes baharu setakat semalam dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 103,048 kes. Kuching masih lagi menjadi daerah penyumbang terbanyak kes COVID-19 di Sarawak, iaitu semalam sahaja mencatatkan 620 kes, diikuti Samarahan 151, Bauk 139, Sibu 125 dan Lunduk 118 kes. Daripada jumlah tersebut, 275 adalah bergejala manakala 1,392 tidak bergejala. Yang dimaksudkan tadi kategori 1, kategori 2 inilah kategori 2 tidak bergejala, maksudnya bergejala ringan sahaja. Dan semalam juga peningkatan dari kes sembuh meningkat kepada 85,469 secara kumulatifnya. Dan semalam amat mengejutkan kita 5 kes kematian yang melibatkan pesakit yang dijangkiti COVID-19, dan ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 508 kes. Satu kluster baru, semalam tiada kluster tamat dan menjadikan jumlah kluster yang masih aktif kekal 119. Tingkat kawalan Kediri, pastikan kita jaga kita dan juga kita pasti menang. Itu harapan kita. Kita harus menang. Harus menang. Dan selepas ini kita ada tajuk yang menarik. Selepas ini, tajuknya penyertaan wanita dalam politik di Sarawak. Dan kita akan bersama dengan pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Najrawina binti Haji Isnin. Semuanya selepas ini. Selepas ini. Teruskan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Bersama kita bersatu hati, budaya dan bangsa. Tak kira siapa, kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus mansang seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Sudah tiba, misi dan visi pasti kita teruskan bersama. Bagi kebangkitan belia negeri tercinta, ekonomi digital, sarana CM kita. Satu hati, satu jiwa, satu rasa, satu bangsa. Semangat anak Sarawak tidak kira di mana-mana. Bumi kenyala, kebanggaan kita di mata dunia. Demi Sarawak ku serahkan segalanya. Siapa yang pandai-pandai mana Sarawak, si pandai Sarawak. Sampai New York Mia kita nang bermandai. Jangan dicabar anak Sarawak. The World Heritage for Sarawak. Anak-anak Sarawak yang terbaik, dari turun bawah
jawabnya. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasihlah kepada anda yang masih lagi setia. Kami bersiaran langsung di TVS dan MyTV saluran kita buat TVS Astro dan MyTV 1, 2, 2. Olehnya ngaco saya tadi. 1, 2, 2 Astro dan juga MyTV. Dia juga di Facebook juga lah. 1, 2, 2. Banyak juga yang komen dekat Facebook. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang hantarkan komen di Facebook. Terima kasihlah. Ya, jadi Wan, topik kita untuk blog ini. Kita topiknya sangat menarik, iaitu penyertaan wanita dalam politik di Sarawak. Betul. Kita ada bukan sahaja lelaki, wanita juga merupakan tunjang pentadbiran kepimpinan di Sarawak tu juga. Penting adanya wanita dalam politik. Betul. Si lelaki aja boleh tadbir, perempuan pun boleh tadbir. Betul. Kita nak nepislah apa yang dipadah ya. Perempuan tu raja tinggi pun di dapur aja. Boleh. Bukan macam dia. Pemikiran lama dah. Pemikiran tahun baru, kehidupannya baru, semuanya berubah. Betul? Yap. Jadi untuk itu kita bersama dengan Dr. Nadrawina binti Haji Isnin, pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM. Selamat pagi Doktor. Selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Dah breakfast Doktor? Dah. Alhamdulillah. All pagi dah breakfast. Yalah. Kena kacak kita pun baju. Sarawak nak? Sama motif Sarawak. Yes. Kita banggakan. Yes. Shawl. Yeah. Sama merah lagi ya. Sama merah. Wow. Ya, baik. Jadi Doktor, walaupun jumlah wanita dalam tenaga kerja telah meningkat secara mendadak, namun mereka masih lagi kuranglah terwakili di bidang politik. Sebagai contoh, merujuk laporan Global Gender Gap Report 2020 yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia, Malaysia berada pada kedudukan ke-117, di mana 11% sahaja daripada 153 negara untuk kadar penyertaan wanita dalam bidang politik. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan kenapa perkara ini masih berlaku? Okey. Yep. Ini satu masalah dunia. It's a global problem. Rata-rata kebanyakan negara mempunyai women are underrepresented. Maksudnya kurang wanita di dalam politik. Okey. Ya. Tapi kalau saya lihat dari segi politik, maksudnya wanita itu adakah tergolong dalam skopnya sebagai seorang menteri ataupun wanita yang dilantik melalui election, pilihan raya, ataupun mereka adalah pemimpin di dalam masyarakat, ataupun pemimpin persatuan-persatuan yang melibatkan persatuan politik. Okay, maknanya the other one is sebagai ahli Dewan Parlimen, semakna Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, or lower chamber or higher chamber. Okay. Tetapi walaupun kalau dari segi datanya dilihat bahawa kebanyakan negara masih kurang penyertaan wanita. Tetapi data tahun lepas melihatkan satu kenaikan yang begitu tinggilah, tinggi dalam tempoh 50 tahun. Maknanya dalam tempoh 50 tahun baru ada kenaikan dari segi jumlah peratusan wanita sebagai ahli parlimen, iaitu 25.5% sahaja. Jadi kalau ikutkan pengkiraannya, kita terpaksa tunggu 50 tahun lagi untuk samakan kepada 50%. Gender parity. Maksudnya kemajuan itu ada, tetapi perlahan. Slowly but surely. Jadi tak sabarlah nak tunggu 50 tahun akan datang. Tetapi yang saya tahu yang paling utama ialah negara-negara ini cuba untuk memperjuangkan wanita supaya mereka lebih ramai di dalam penyertaan keputusan dalam pembuatan keputusan dalam sesebuah negara. No doubt kita juga ada kalau saya nak let's say ada statistik yang saya boleh menunjukkan bahawa peningkatan wanita itu ada. Contohnya the latest one daripada IPU Interparliamentary Union untuk Januari 2021 telah dinyatakan
dia ada setiap tahun IPU keluarkan satu peta dunia, menunjukkan jumlah wanita sebagai ketua kerajaan, ketua negeri, jadi tahun lepas ada peningkatan sedikit sahaja, daripada sedih. Tahun lepas 21.3% wanita menteri, Kemudian pada tahun Januari tahun ini naik untuk satu dunia. Satu dunia. Hanya 21.9%. Sikit sahaja. Maknanya kenaikan dia sedikit-sedikit. Kemudian untuk parlimen tahun lepas, wanita dalam parlimen tahun lepas 24.9%. And then naik sedikit tahun ini 25.5%. Yang saya nyatakan tadilah Tapi kenaikannya sangat lambat sedikitlah. Betul. Tapi betul. bagi pendapat doktor, kenapa mungkin mengapa sebenarnya gelombang wanita dalam politik ni agak perlahan ataupun belum lagi berlaku? Sebenarnya dia berlaku. Berlaku maksudnya ialah walaupun dia perlahan, maksudnya penambahan tu sedikit dan perlahan, tetapi masih ada negara-negara yang menerima wanita itu sebagai ketua ataupun sebagai pemimpin. Cumanya jumlahnya tak banyaklah. Tak banyak. Dan saya nak share macam katakan kenapa gelombang ini belum berlaku lagi. Belum berlaku sepenuhnya. Belum berlaku sepenuhnya. Yang ini merujuk juga kepada political will lah. Maksudnya adakah kehendak politik itu bukan dituntut. Saya tahu, saya ada baca kebanyakan wanita memang nak lebih wanita masuk dalam politik contohnya. Di Malaysia pun ada, di Sarawak pun setiap kali kita nak ada pilihan raya akan ada suara-suara wanita ini. Dan pada saya terpulang balik kepada prerogatif, maknanya discretion keputusan itu pada pucuk pimpinan. So itu yang adanya political will tu. Political will, tengok sama ada mereka hendak ataupun tidak untuk melibatkan wanita. Betul. Dan itu dari peringkat global di seluruh dunia. Dan selepas ini kita nak tanya lagi doktor tentang ni apa maksud dia untuk di Malaysia dan juga di Sarawak, apa dasar-dasar kerajaan yang dilakukan untuk memastikan penglibatan wanita dalam pucuk kepimpinan seperti ini terus dilaksanakan atau mencapai sasarannya. Semuanya selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kepimpinan Sarawak ini bukan sahaja lagi dilihat sebagai kata sahaja, tetapi penglibatan wanita juga amat penting dalam memimpin negara pada masa yang akan datang. Walaupun sekarang ini mungkin ada seperti yang Dr. kongsikan tadi, rendah sikit dia punya peningkatan sebagainya, tapi 50 tahun itu masa jangka yang panjang, tetapi tak mustahil segala-galanya boleh berlaku. Betul tak? Lagi pendek, lagi cepat, lagi bagus. Lagi bawah. Betul. Dan doktor, bagaimana pula di Sarawak, doktor? Apakah yang menghalang wanita di Sarawak ni untuk terlibat dalam power structure dan juga decision making di Sarawak tu, doktor? Ini soalan yang menarik. Ya, sepatutnya ditanya pada pucuk pimpinan kerajaan negeri lah. Betul. Tapi kalau saya lihat kita kepimpinan pucuk pimpinan negeri Sarawak ni terbukalah, terbuka di dalam melibatkan wanita di dalam pembuatan keputusan. Contohnya yang paling jelas kita lihat kita ada menteri dan menteri yang dilantik di dalam kementerian. Kita juga ada wanita yang memegang jawatan di dalam contohnya Timbalan Setiausaha Negeri. Dan jawatan-jawatan lain yang melibatkan wanita lah. Dalam private sector pun ada juga. Maknanya 30% tu wanita di peringkat pembuatan keputusan. Namun kalau saya rujuk balik kepada contohnya adalah apakah pucuk pimpinan kita dari segi polisinya menerima ke tidak apa yang telah ditetapkan oleh bangsa-bangsa bersatu, United Nations. Contohnya kepimpinan dan penyertaan yang dipandukan dengan komitmen supaya lebih ramai lagi wakil wanita diperlukan.
dan juga konvensi diskriminasi terhadap wanita. Saya melihat hal ini telah banyak diperjuangkan oleh Kementerian Wanita kita sendirilah. Ya. The other one yang jadi dasar ataupun guideline kepada dasar wanita negara, Beijing Platform for Action, yang mana maknanya pada tahun 1995 telah dipersetujui, banyak negara bersetuju untuk meningkatkan lagi penglibatan wanita sama ada dari segi politik, ekonomi ataupun sosial worldwide. Dan Malaysia telah pun menerima dengan senang hati. Sebab itu dari segi polisinya tidak setakat kertas putih. Cumanya mungkin saya kata luas tu kena tengok balik apakah ianya dapat dilaksanakan 100% lah. Sebab mana-mana dasar pun sekurang-kurangnya telah tercapai peratusan yang tertentu lah. Kemudian tadi saya juga sebut tentang political will. Apakah ada political will di kalangan pucuk pimpinan kerajaan. Contohnya juga khasnya di antara parti-parti politik. Ada tidak political will itu. Faham. Ya, political will itu saya rasa sangat penting juga sebab dalam pucuk kepimpinan perlu sebenarnya mereka nak ataupun tidak melibatkan wanita dalam politik ini. Baik, jadi doktor, penulisan doktor juga ada menulis tentang sindrom Then You Know How It Is. Mungkin boleh doktor kongsikan apa yang dimaksudkan dengan sindrom ini? Okey, sebenarnya yang itu saya tulis pada tahun 2010 ke? Bukan. 2010-2012 saya tak ingat. Itu merupakan salah satu kajian PhD saya lah masa itu 2011. Jadi dia macam inilah ya. Apabila kita mendapat data ataupun maklumat mengenai apa yang berlaku, kita cuba untuk sampaikan secara rasional. Jadi yang saya masukkan sindrom, you know what it is, how it is like sesuatu yang kita tahu. Contohnya ialah kenapa ianya berlaku dan kita lihat pada kita dah tahu dah jawapannya. Itu dimasukkan dengan sindrom how it is. Jadi apa juga yang berlaku, contohnya saya tak boleh bagi contoh yang ni sebab ini hasil kajian yang pada saya. Ada beberapa perkara kita boleh jelaskan, ada beberapa perkara kita tak boleh jelaskan. Tapi maksudnya ialah dia tahu dah. Itu adalah sesuatu yang diterima, satu norma yang diterima dan kita tahu I see. Maknanya kita dah tahu itu dah berlaku. Memang berlaku. How it is. Exactly. Faham. Sebenarnya banyak perkongsian yang dikongsikan oleh doktor yang sangat membuka mata, membuka minda sebenarnya. Dan masa kita tak banyak masa, doktor. Mungkin ada ucapan ataupun kata-kata pedoman untuk wanita di luar sana bersempena dengan Women's Equality Day pada hari ini. Saya suka kalau wanita itu sentiasa fikirkan ke hadapan. Awal tadi Wan Alif kata yang wanita sebelum ini selalu ke dapur. Saya masih ke dapur. Dalam tinggi pun mana pendidikan kita ke dapur juga, kita ke depan juga. Maksudnya kita jangan bertapuk kata orang Sarawak. Jangan bertapuk di belakang. Just want to share with you, kalau pernah dengar nama mendiang Barbara Bay Mendu, Jalan Mendu. Saya melihat beliau seorang heroin walaupun pada zaman tersebut zaman tahun 19 saya lupa ingat. Maksud saya ialah dia kata get out from the kitchen. Move forward. Ini yang kita nak. Jadi setiap kita ada potensi sendiri yang kadang-kadang kita tidak tahu sehingga kita sendiri melaluinya. Betul. So unleash your potential, fikir secara positif, libatkan penglibatan semua. Semua. Jadi itulah pelibatan semua, betul. Di dapur pun tetap, tetapi terus juga di hadapan. Di dapur aja, tetapi ia boleh juga di hadapan dan juga. Dan terima kasih pada doktor dan perkongsian hari ini yang sangat menarik, pemimpin wanita. Itu saya sangat menariklah yang dapur ke depan
ke dapur tadi. Macam je lah. Tapi sebelum kita di belakang, dia pergi ke depan juga. Yang depannya ke dapur juga, yang ke depan ke dapur. Macam je lah. Jangan bertapuk di dapur. Jangan bertapuk di dapur. Macam ya. Jangan bertapuk. Betul. Yap. Okey, terima kasih kepada Dr. Dan. Sebelum tutup pantun khas untuk pemimpin-pemimpin kita. Wahai teman, kalau hendak membuat tengguli, tanakkan gula dalam belanga. Kalau hidup hendak terpuji, terhadap pemimpin taat setia. Macam yalah. Itulah pantun penutup untuk hari ini. Pantun penutup hari itu. Jadi dengan itu sampai di sini sajalah siaran Sejahtera ASEAN untuk hari ini. Jangan lupa teruskan kesetiaan anda bersama dengan TBS kerana pelbagai lagi info menarik dan rancangan yang akan menanti anda. Dan esok kita jumpa lagi hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Jaga diri. Peace, Doktor. Peace. Peace.